Ajaran ini mengatakan bahawa Nabi Muhammad tidak mempunyai kemaluan dan jantina kerana mempercayai bahawa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Nasib baik Nabi Muhammad tu bukan nasib baik. Kenapa mereka tak boleh terima Nabi Muhammad tu adalah Tuhan? Puak-puak Nasrani. Sebab Nabi Muhammad tu dah orang tahu semua dah, kata dah. Tidak ada kemaluan. Kalau tidak ada kemaluan, kalau Nabi Muhammad tu lelaki, dah lama dah puak-puak Nasrani terima Nabi SAW. Tapi puak Nasrani dia tahu Nabi tu tak ada kemaluan. Jadi macam mana dia boleh kahwin dengan Maryam dan lahirnya Isa AS? Kalau Nabi Muhammad tu lelaki lah. Selesai masalah. Kita juga mengatakan bahawa Allah itu hanya sekadar nama dan yang memegang jawatan Tuhan itu ialah Nabi Muhammad. Jadi video kali ini kita akan membongkar kesesatan ajaran ini. Bagaimanakah kisahnya? Anda dengar kami cerita. Assalamualaikum sahabat semua. Bagi yang pertama kali datang ke channel ini, saya Fakri, dan bagi yang dah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan komen anda di video ini agar channel ini terus maju. Hari ini saya ingin share berkaitan satu ajaran sesat yang mula muncul di Malaysia yang dikenali sebagai ajaran Sihab. Ajaran ini sebenarnya telah difatwakan sesat oleh Jabatan Mufti Johor pada tahun 2020. Namun baru-baru ini gerakan ajaran ini mula bergiat aktif apabila beberapa pengikutnya cuba untuk melarikan diri ke New Zealand secara beramai-ramai, dipercayai untuk mengikuti pengasas itu yang kini berada di negara New Zealand. Persoalannya di sini, siapakah pengasas kepada ajaran ini? Saya cerita. Ajaran sesat Sihab ini ditubuhkan oleh seorang lelaki yang bernama Dr. Suhaini Muhammad. Beliau ini sebenarnya merupakan seorang usahawan produk air yang dihasilkan sendiri olehnya di Johor Bahru bermula pada tahun 2017 yang dinamakan air Sihab. Sebab itulah ajaran sesat ini dinamakan Sihab, diambil daripada nama produk airnya. Namun, dia ini mula-mula menimbulkan kontroversi apabila mendakwa bahawa airnya ini mampu untuk menyembuhkan 1001 penyakit, sehinggakan perkara ini mendapat perhatian dari KKM pada ketika itu. Yang kesiannya, ramai jugalah yang terpercaya dengan produk airnya ini sehingga laris terjual hingga ke Indonesia. Hal ini kerana pada masa itu masing-masing berusaha untuk mencari penawar bagi mengubati wabak penyakit yang tersebar pada ketika itu. Lebih-lebih lagi, beliau menamakan produk airnya ini sebagai penawar COVID. Bermula dari sinilah timbullah satu demi satu kenyataan yang mengelirukan dari beliau. Di antaranya produk air Sihab merupakan air hayat yang diperolehi oleh Nabi Khidir serta mengatakan bahawa botol air Sihab mampu untuk digunakan untuk melakar jin dan malah halus. Duduk sebelah awak ataupun berada di sisi awak lah. Tak kira lah. Macam tu. Kemudian awak bayang semua jin yang awak nak tangkap tadi keliling tadi. Jin mana-mana dia ada. Tapi ada yang jahat. Memang jin tu semua jahat. Ada yang membuat gangguan. Dalam rumah kau, dalam apa kau, awak ambil. Awak bayangkan dia ni akan masuk dalam botol ni. Dan awak teriak, masuk! Jadi untuk kes ni, dah masuk macam tu, tutup cepat-cepat. Tutup botol cepat-cepat. Kalau terbuka pun dia tak lari dah, dia duduk dalam tu. Tak payah nak tutup cepat tak cepat tu tak cerita lain lah. Tapi segera tutup. Di sini perlu dijelaskan bahawa dakwaan yang mengatakan air Sihab ini diambil dari sumber air Al-Haya yang diperolehi Nabi Khidir serta mengatakan bahawa botolnya mampu untuk menangkap makhluk halus hakikatnya adalah penipuan semata-mata dan salah satu helanya dalam memajukan bisnesnya. Untuk makluman semua, air Al-Hayat atau air mata kehidupan ini dipercayai mampu untuk memanjangkan umur seseorang hingga ke hari kiamat. Hakikatnya, perlu difahami bahawa kewujudan air Al-Hayat sebenarnya masih menjadi perdebatan dalam kalangan ulama dan ianya merupakan kisah Israiliyat yang mana di dalam Islam menjadikan kisah Israiliyat ini sebagai sumber hukum adalah tidak dibenarkan dan masa yang sama tidak pula menolaknya. Persoalannya di sini, tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan kisah Israiliyat? Ia merupakan kumpulan cerita yang dinisbahkan kepada bangsa Yahudi secara umum disebut sebagai kisah Israiliyat. Namun, dalam pembahasan mengenai tafsir Al-Quran dan hadis Nabi, kisah Israiliyat bukan sahaja dialamatkan kepada tradisi agama Yahudi, malah kepada agama Nasrani dan hikayat lain yang terangkup dalam tradisi Yahudi dan Kristian. Ini seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bahwasanya golongan ahli kitab membaca kitab Taurat
dalam bahasa Ibrani lalu diterjemahkannya ke dalam bahasa Arab dan disampaikan kepada masyarakat Muslim. Justru sebab itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kamu membenarkan kisah-kisah dari ahli kitab dalam masa yang sama. Janganlah kamu menolak kisah-kisah mereka. Kemudian katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada kamu." Sahabat semua, ajaran sesat Syiah ini menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai kemaluan dan jantina kerana mempercayai bahawa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Beliau mendakwa bahawa Allah itu adalah nama semata-mata dan yang memegang jawatan nama tersebut ialah Nabi Muhammad SAW. Perlu difahami, salah satu daripada cabang rukun iman ialah beriman kepada Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kalangan lelaki. Hal ini kerana tugas para Nabi dan Rasul adalah begitu berat kerana mereka perlu bercampur gaul dengan masyarakatnya dan kaumnya dalam menyampaikan syariat Islam. Bahkan pendapat ini merupakan pendapat majoriti dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ini jelas menepis dakwaan yang batil dalam ajaran ini yang mengatakan Nabi Muhammad seorang yang tidak mempunyai kemaluan dan jantina. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 109 yang maksudnya, "Dan tiadalah kami mengutuskan Rasul sebelummu wahai Muhammad, melainkan orang-orang lelaki dari penduduk bandar." Jika diperhatikan secara teliti, rata-rata video ucapan dan perkataan yang dikeluarkan oleh pengikut ajaran ini adalah ucapan yang sama sahaja. Ia seolah-olah perkataan dan skrip yang telah dirancang awal-awal dan pengikutnya hanya membaca sahaja kenyataan tersebut lalu diteruskan di media sosial dengan orang yang berlainan. Hakikatnya mereka ini secara senyap ingin mengirukan masyarakat dengan fahaman dan ideologi mereka. Sahabat semua, dalam Islam kita diajarkan tentang kalimah syahadah yang meyakini bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu merupakan hamba-Nya, yakni pesuruh Allah. Dari kalimah tauhid inilah jelas difahami bahawa Nabi Muhammad itu merupakan insan terpilih yang dipilih dari kalangan manusia dalam menyampaikan syariat Islam yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengatakan Nabi Muhammad sebagai Allah adalah fahaman yang batil. Perlu diketahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan dan Tuhan itu tidak menyamai dengan sesuatu makhluk yang diciptakannya. Hal ini kerana Nabi Muhammad SAW itu juga adalah manusia biasa seperti kita yang merupakan makhluk ciptaannya namun diberikan keistimewaan yang tidak ada pada manusia biasa. Nabi juga makan dan minum. Nabi juga berkahwin dan mempunyai anak. Sedangkan Tuhan itu tidak mempunyai anak dan tidak pula diperanakkan. Nabi juga mempunyai perasaan gembira, sedih dan marah layaknya seorang manusia. Namun, kita sebagai umat Islam mengimani bahawa Nabi SAW sentiasa dipelihara oleh Allah daripada melakukan perkara-perkara dosa. Hal ini jelas disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Maksudnya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku hanyalah manusia biasa seperti kalian yang diberikan wahyu untuk menyampaikan bahawa Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Hakikatnya, Nabi Muhammad bukanlah Tuhan seperti yang didakwa dalam ajaran Syiah ini. Bahkan baginda SAW merupakan seorang manusia yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Nabi dan Rasul dalam menjadi contoh teladan yang baik buat umat manusia. Ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik dan hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada baginda SAW agar mentauhidkannya dengan sebenar-benarnya. Ini disebutkan di dalam surah Al-Ikhlas. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadikan tempat bergantung bagi sekalian makhluk. Dia tidak beranak dan dia pula tidak diperanakkan dan tiada seorang pun yang serupa yakni setara dengannya. Akhir kata, sentiasalah kita mempersiapkan diri kita agar mendalami ilmu agama. Pada hari ini, begitu banyak fahaman dan ideologi yang cuba untuk merosakkan akidah umat Islam. Bagi yang tersilap langkah, masih belum terlambat lagi bagi kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Diharapkan video ini sedikit sebanyak mampu memberikan penerangan dan kebaikan buat kita semua. Sekadar itu sahaja daripada saya. Sekiranya sahabat mempunyai pandangan yang lain, boleh tinggalkan di ruang komen di bawah. Jumpa lagi pada video yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dengar kami cerita.